minyak akan mempunyai harga dua peringkat atau dengan izin two-tier pricing, iaitu harga bersubsidi yang kekal pada paras yang ditetapkan oleh kerajaan bagi 85% rakyat dan harga yang diapungkan bagi mereka dari 15% isi rumah tertinggi di negara ini. Ini akan melengkapkan usaha kerajaan untuk menyasarkan subsidi dari golongan yang tidak layak untuk mendapat subsidi RON 95, iaitu orang asing dan golongan 15% berpendapatan tertinggi kepada golongan yang memerlukan, iaitu 85% rakyat yang lain. Pelaksanaan penyasaran subsidi ini melibatkan dua bahagian utama. Bahagian pertama iaitu penentuan golongan 85% yang layak berdasarkan kedudukan sosioekonomi isi rumah yang akan mengambil kira pendapatan bersih. Pendapatan bersih ialah pendapatan kasar ditolak bayaran wajib seperti cukai, caruman, zakat dan seumpamanya, turut akan mengambil kira tanggungan dan juga kos sara hidup berdasarkan lokasi. Kementerian Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia atau DOSM telah memperkenalkan perbelanjaan asas kehidupan wajar atau PAKW mengikut daerah di seluruh Malaysia sebagai nilai ambang perbelanjaan sesebuah keluarga mengikut jumlah tanggungan untuk menjalani kehidupan wajar. Nilai ambang perbelanjaan isi rumah ini mengambil kira perbelanjaan yang lebih besar selain daripada kos biasa seperti makanan, perumahan, tenaga dan sebagainya. Kos-kos lain untuk sesebuah keluarga menikmati hidup bermaruah dan turut serta di dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan juga diambil kira. Bahagian kedua pelaksanaan penyasaran subsidi ini melibatkan pelaksanaan penyasaran subsidi di stesen-stesen minyak. Ini melibatkan pengesahan kelayakan seseorang mengambil kira kedudukan sosioekonomi isi rumahnya seperti yang saya terangkan tadi, menggunakan seterusnya beberapa kaedah yang sedang dipertimbangkan, contohnya kad pengenalan dan juga e-dompet dengan izin e-wallet. Secara umumnya, bahagian pertama iaitu penentuan kelayakan dibangunkan oleh Kementerian Ekonomi dan bahagian kedua iaitu pelaksanaan mekanisme pembelian RON 95 menggunakan harga dua peringkat di stesen minyak akan dibangunkan oleh Kementerian Kewangan. Pada tempoh ini, Kementerian Ekonomi dan Kementerian Kewangan sedang meneliti dan memperhalusi mekanisme terperinci pelaksanaan subsidi RON 95 menggunakan prinsip-prinsip yang dihuraikan tadi. Kriteria dan mekanisme akhir akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri selaras dengan garis masa pelaksanaan iaitu menjelang pertengahan tahun 2025. Dalam hubungan ini, kerajaan iaitu Kementerian Ekonomi dan sudah pasti Kementerian Kewangan yang akan menumpukan kepada usaha untuk melaksanakan mekanisme di stesen minyak mengambil maklum pelbagai cabaran yang bakal dihadapi seperti mekanisme kad pengenalan untuk mengesahkan kelayakan. Cabaran-cabaran yang disebut oleh Pulai tadi seperti isu infrastruktur, capaian internet, sama ada chip card itu semuanya berjalan dengan baik. Itu sedang diambil kira dan diperhalusi dan sedang dalam pembangunan di antara pihak Kementerian Kewangan dengan pemain industri dan mereka yang akan melaksanakan perkara ini, dan insya-Allah perkara-perkara ini semuanya akan diambil kira untuk memastikan pelaksanaan penyasaran subsidi ini berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya, silakan Pulai. Terima kasih jawapan daripada Menteri. Saya ingin sampaikan maklumat berkenaan dengan psikologi semasa membeli minyak itu. Ya. Semasa membeli minyak di stesen ini, sebenarnya kebanyakan pembeli ini nak perkhidmatan yang segera, cepat. Ya. Kalau kita 2 minit saja kita lewat, kita akan mungkin dimarahi oleh pembeli-pembeli ini. Ya. Jadi kekhawatiran saya di sini adalah apabila menggunakan kad pengenalan
untuk semakan, kemudian kena buat carian dengan cloud dan sebagainya. Dalam keadaan stesen minyak di seluruh negara ada 4,000 dilaksanakan secara real time, tentulah ia akan boleh menyebabkan kelewatan untuk mendapatkan pengesahan itu. Ya. Ini adalah masalah yang bakal akan dihadapi. Ya. Dan saya lebih tertarik dengan satu pendekatan secara dipanggil bayaran secara levy petrol ini. Ya. Maksud dia adalah bayaran levy petrol ini semasa mereka renew rotek mereka bayar levy itu secara purata berapa. Ya. Jadi maknanya kalau mungkin tahun depan pada tahun itu subsidinya naik, mungkin levynya akan naik. Bermaksud ini pendekatan seperti mana pendekatan war on sugar, boleh minum tetapi bayar 4%. Ya. Maknanya boleh gunakan subsidi itu tetapi kena bayar levy petrol untuk memudahkan proses. Jadi levy petrol itu saya rasa ia lebih mudah kerana tidak menyebabkan perubahan kepada kaedah itu. Ya. Tidak perlu buat carian, tidak perlu menambahkan kos. Soalan ni apa dia, Pulai? Jadi soalan saya, apakah pandangan menteri untuk perkara ini? Baik, terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua dan terima kasih atas cadangan yang dibuat oleh Pulai. Ya. Dalam kita meneliti cadangan-cadangan terbaik untuk melaksanakan ini, ada beberapa perkara yang kita perlu ambil pertimbangan yang paling penting. Pertama, pertimbangan yang sering diberi perhatian ialah soal kesannya kepada kenaikan harga barang. Saya dah bentangkan semasa penggulungan tempoh hari minggu lepas bahawa dalam keadaan sekarang yang kita sama-sama sedang menangani kos sara hidup, perkara yang kita perlu elakkan ialah melonjaknya inflasi. Kerana kita telah tengok pelaksanaan GST dan juga pengapungan harga minyak bermula tahun 2015 itu telah menyebabkan antara tahun 2015 hingga 2018 kenaikan harga makanan dan inflasi antara 3 ke 7% secara berterusan. Kita juga mewarisi kenaikan inflasi yang mendadak semasa tahun 2021 ke 2022. Dan Dewan sedia maklum bahawa apabila inflasi itu naik, harga barang itu kekal di situ. Dan satu-satunya cara untuk kita menangani kos sara hidup ini ialah dengan memastikan kenaikan gaji itu lebih cepat daripada kenaikan inflasi. Semasa kerajaan membincangkan dalam tempoh 20 bulan yang lepas, semua perkara ini telah diperhalusi. Pertama, kaedah memberi bayaran tunai, iaitu harga dinaikkan tetapi dipulangkan balik dalam bentuk bantuan bulanan. Pertama. Kedua, seperti yang telah diputuskan oleh kerajaan menggunakan kaedah harga 2 peringkat yang melibatkan stesen minyak. Ketiga, sama ada boleh digunakan seperti yang disebut oleh Pulai ataupun sebelum ini air hitam, iaitu mengenakan levy mengikut pemilikan kenderaan. Saya ulas mengenai bayaran tunai. Secara umumnya, ahli ekonomi rata-rata mengatakan bahawa mengadakan bayaran tunai itu lebih baik kerana dia tidak melibatkan operasi di stesen minyak. Sebarang operasi di stesen minyak akan menyebabkan masalah operasi seperti yang Pulai sebut, iaitu untuk memastikan kelancaran pembelian minyak itu. Tetapi bila kerajaan melihatkan risiko kenaikan harga barang, kerana kita sedia maklum kalau naik saja harga minyak, itu akan menyebabkan inflasi itu walaupun tidak terkesan kepada peniaga tertentu, itu akan jadi alasan. Jadi keutamaan kerajaan ialah mengawal inflasi berbanding dengan kita kaedah-kaedah lain. Itu perkara yang pertama. Bersabit dengan cadangan Pulai untuk menggunakan levy kepada pemilikan kenderaan, Padu telah pun memadankan pemilikan kenderaan dengan semua pendaftaran kenderaan yang ada di JPJ. Saya boleh memaklumkan kepada Dewan bahawa secara kasarnya sekitar 40% daripada keluarga B60 itu tidak ada pendaftaran pemilikan kenderaan.
Jadi kita ada masalah kerana walaupun kita kata di peringkat atas, bukankah lebih baik kita menggunakan pendaftaran kenderaan untuk mengendalikan penyasaran semula subsidi? Hakikatnya bagi keluarga-keluarga terbawah, mereka sebenarnya tidak ada pun pendaftaran kenderaan kerana satu keluarga mungkin dia menggunakan motor atas nama pendaftaran orang lain. Kita juga telah lalui perkara ini semasa pelaksanaan penyasaran diesel contohnya, yang mana orang menggunakan nama orang lain untuk menggunakan kenderaan itu. Jadi data awal ini menunjukkan ada ketidakpadanan yang besar akibat amalan yang berlainan di bawah, kerana sama ada orang sambung bayar ataupun ibu bapa dia beli untuk orang lain ataupun guna nama orang lain, dan pada peringkat sekitar 40% daripada isi rumah sasaran kita itu sebenarnya tidak ada dalam sistem JPJ kerana mereka menggunakan nama yang lain. Maka untuk kita menggunakan kaedah pendaftaran kenderaan itu, sebenarnya risiko keciciran adalah lebih besar. Jadi Tan Sri Yang di-Pertua, saya nak rangkumkan, memang tidak ada satu kaedah yang sempurna. Mana-mana kaedah akan melibatkan sedikit risiko dari segi masalah operasi, sedikit risiko penipuan, sedikit risiko dari segi kos. Tetapi yang paling utama, kerajaan meletakkan keutamaan mengawal harga barang dan mengekang inflasi itu mengatasi segala-galanya. Dan atas pertimbangan itulah, walaupun kita sedia maklum bahawa pelaksanaan melalui kaedah harga dua peringkat ini ada risiko pelaksanaan di stesen minyak, ini adalah sesuatu yang boleh diperbaiki dari semasa ke semasa, berbanding contohnya kalau ia dilaksanakan dan menyebabkan inflasi naik mendadak, untuk membaiki itu dan menurunkan harga barang sebenarnya lebih susah, dan itu akan lebih membebankan rakyat di masa akan datang. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Baik, saya jemput kalau keras. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Tempoh hari YB Menteri sebutkan ada kementerian yang akan jaga di depan ataupun front end, dan ada kementerian yang jaga di belakang ataupun back end. Itu belum masuk lagi aspek penguatkuasaan di bawah KPDN ataupun kad penal di bawah KDN. Maknanya kena ada jaga di belakang, di depan, kiri, kanan, atas, bawah, Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya ialah, adakah perkara ini telah dikaji semasa-masanya, atau adakah terdapat model penyasaran subsidi petrol dari mana-mana negara yang boleh dianggap terbaik? Dan juga adakah telah diuji terlebih dahulu sebelum diumumkan? Ini kerana sudah terlalu kerap kerajaan hari ini umum dahulu, kaji kemudian. Apatah lagi proses ini melibatkan begitu banyak agensi dan kementerian, termasuklah MOF, KPDN dan juga KDN. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Baik, Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Kuala Kerai. Pertama, adakah sudah diuji? Sebenarnya projek rintis telah dilaksanakan antara tahun 2022 dan 2023 untuk penggunaan kad pengenalan dan juga e-dompet bagi stesen-stesen minyak terpilih. Jadi ia telah pun diuji. Dari segi pengesahan kelayakan di peringkat belakang ataupun back end, padu telah beroperasi dan telah mula digunakan untuk beberapa use cases. Dari segi sama ada ini telah diselaraskan di peringkat kementerian-kementerian terbabit, sebab itu kita ambil masa 20 bulan. Yang kata umum dahulu tapi tak kaji ini sebenarnya hanyalah pembangkang. Sebab itu kita dah bagi isyarat bahawa penyasaran subsidi ini adalah asas utama di dalam. Tengok, pembangkang satu ini Putrajaya dia tak ada, dia yang selalu sebut. Sebenarnya Tan Sri Yang di-Pertua, semasa kajian separuh penggal dibentangkan di Dewan ini dalam bulan September 2023 lagi pun, kerajaan telah meletakkan bahawa penyasaran semula subsidi adalah asas utama reformasi dan pembaharuan ekonomi untuk mengukuhkan fiskal kerajaan. Cuma kita buat secara berfasa, bermula dengan diesel, kemudian RON, kecualilah ahli-ahli parlimen pembangkang tidak baca pun kajian separuh penggal yang dibentangkan itu.
Jadi tak timbul soal perkara ini umum dahulu kemudian baru buat. Tempoh 20 bulan itu telah digunakan bukan saja untuk melaksanakan projek rintis, telah dilaksanakan untuk memastikan data itu telah ada walaupun diserang mengenai padu. Kalau kita tidak ada padu, maka kita tak tahu perkara-perkara seperti yang disebut oleh Pulai tadi, bahawa kalau kita nak buat melalui pendaftaran kenderaan, saya pasti yang ada dalam pembangkang yang pernah jadi kerajaan pun tidak tahu sebenarnya apabila kita padankan pendaftaran kenderaan dengan isi rumah, kita ada risiko keciciran yang begitu besar. Kerana sekitar 40% daripada isi rumah B60 ini sebenarnya tidak ada pendaftaran kenderaan. Jadi saya ingin simpulkan kalau nak jawab seperti yang Kuala Kerai sebut tadi, adakah model-model lain di seluruh negara dunia, negara lain tidak ada sistem subsidi minyak yang begitu meluas seperti Malaysia. Kalau di rantau Asia Tenggara ini, tidak ada lagi negara kecuali Brunei lah saya ingat, yang memberikan subsidi sebegitu banyak kepada semua orang. Memang hampir semua negara di dunia ini telah pun beralih kepada harga pasaran. Jadi sebab itu, kalau kita nak jadi rujukan, memang kitalah jadi rujukannya. Macam mana kita nak beralih ini? Kerana negara-negara lain memang tidak ada situasi yang ada seperti Malaysia. Dan hampir semua negara di dunia ini menggunakan kaedah pindahan tunai, iaitu mengapungkan harga kemudian memberi balik sumbangan itu dalam bentuk bantuan tunai bulanan yang telah dipertimbangkan oleh kerajaan dan diputuskan bahawa itu ada risiko besar kepada kenaikan harga barang. Sebab itu kerajaan memilih cara yang ada sekarang. Terima kasih Tan Sri. Baik, terima Tan Sri Speaker, 3612 Tan Sri Speaker. 3612. Supaya tidak mengelirukan Dewan, saya mohon jawapan bertulis daripada Yang Berhormat Menteri kepada Kuala Kerai. Stesen mana yang telah melakukan projek rintis menggunakan IC untuk dapatkan minyak petrol, dan saya cadangkan kalau boleh termasuk juga di Sabah dan Sarawak. Tan Sri Speaker, terima kasih. Okay. Baik, saya jemput Tuan Syahril Zulkarnain bin Abdul Kadir Setiu. Terima kasih Tan Sri. Yang Di-Pertua, soalan berbunyi minta Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam menyatakan apakah langkah yang diambil oleh kementerian terhadap 4 projek ICRL terhadap biodiversiti di kawasan hutan simpan sehingga menyebabkan berlakunya konflik antara hidupan liar dengan manusia. B. Langkah bagi membantu penduduk yang terkesan dengan ancaman hidupan liar yang memasuki kampung. Sekian, terima kasih. Baik, sila Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Setiu. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam menerusi Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara ataupun Perhilitan Semenanjung Malaysia sememangnya peka terhadap impak projek East Coast Rail Link ECRL kepada khazanah biodiversiti. Jabatan Perhilitan telah pun bekerjasama dengan penggerak projek iaitu China Communications Construction ECRL Sdn Bhd bagi melaksanakan Pelan Pengurusan Hidupan Liar atau apa yang kita biasa panggil sebagai Wildlife Management Plan. Dan antara langkah-langkah mitigasi yang telah dilaksanakan di sepanjang jajaran ECRL, pertama ialah penilaian impak alam sekitar, Environmental Impact Assessment EIA dengan izin sebelum memulakan suatu projek untuk mengenal pasti kesan kepada biodiversiti ekosistem termasuklah hidupan liar di kawasan tersebut. Kedua, mewujudkan koridor ekologi bagi membolehkan hidupan liar bergerak dengan selamat dan mengurangkan kesan fragmentasi habitat. Ketiga, melaksanakan pemantauan berterusan dan kawalan konflik manusia dan hidupan liar melalui khidmat nasihat dan pemasangan perangkap hidupan liar terhadap spesies yang tertentu. Keempat, menjalankan kajian konflik manusia dan gajah melalui pemasangan satelit caller pada kumpulan gajah untuk mengetahui pergerakan dan laluan gajah bagi menyediakan koridor hidupan liar yang sesuai.
Kelima, melaksanakan program kesedaran awam kepada pekerja di tapak binaan ECRL. Dan keenam, menjalankan operasi penguatkuasaan di bawah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 secara berkala di sepanjang laluan ECRL. Bagi membantu penduduk yang terkesan dengan ancaman hidupan liar yang masuk ke kampung, penduduk telah diberikan penerangan supaya mengambil beberapa langkah mitigasi. Pertama ialah memasang pagar yang sesuai di kawasan kebun, kandang ternakan dan kawasan rumah. Sekiranya perlu, memastikan kawasan semak di sekitar kebun, kandang ternakan dan persekitaran kampung dibersihkan secara berkala dan memasang lampu di sekeliling rumah pada waktu malam untuk mengelakkan hidupan liar menghampiri kawasan rumah. Sebagai mana dasar sedia ada, mangsa yang terlibat di dalam konflik manusia dan hidupan liar, mangsa ataupun waris yang terlibat dalam kes-kes yang melibatkan kecederaan atau kematian boleh mendapatkan bantuan di bawah kumpulan wang amanah bantuan mangsa serangan binatang buas di bawah kelolaan JKM. Seterusnya, kerajaan juga pada tahun 2024 telah memperkenalkan bantuan kerugian harta benda dan tanaman akibat serangan hidupan liar secara one-off untuk harta benda yang rosak ataupun kerugian dan musnah kerana serangan hidupan liar. Sehingga 31 Oktober 2024, jumlah keseluruhan pemohon yang telah terima inisiatif ini ialah sebanyak RM608,000. Terima kasih. Baik, saya jemput Setiu. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan, adakah kerajaan bercadang untuk menambah baik operasi menangkap hidupan liar ini? Seperti mana contoh di daerah Setiu yang kerap terkesan dengan serangan hidupan liar ini, di mana di Setiu belum ada pejabat perhilitan daerah Setiu. Yang ada sekarang hanya ada pejabat perhilitan daerah Besut yang cover dua daerah, Besut dan Setiu, dengan kaki tangan yang tidak mencukupi, hanya seramai 7 orang. Jadi adakah kerajaan bersedia untuk melakukan penambahbaikan dengan mewujudkan satu pejabat perhilitan di daerah Setiu sebagai satu daerah sering berlaku serangan hidupan liar? Buat masa ini, kaki tangan yang ada sebagaimana saya sebut tadi hanya ada 7 orang, di samping peralatan untuk melakukan operasi seperti perangkap, rifle yang terlalu terhad. Sekian, terima kasih. Silakan Menteri. Pada Yang Berhormat Setiu, sebagaimana saya maklumkan semalam sewaktu penggulungan belanjawan, kita tahu bahawa soalan pokok ialah soal kemusnahan habitat. Itu ialah masalah utama dan kita mengaku bahawa dalam hal ini kita memang dengan izin we are playing catch up dengan konflik hidupan liar dan biodiversity. Jadi atas dasar itu kita memang dalam proses untuk menambah baik liputan perkhidmatan bagi perhilitan di seluruh negara. Dan kita melihat setiap tahun ketika kita menyusun penyusunan staf, kaki tangan dan sumber, tentulah kita melihat kepada tempat-tempat yang mempunyai impak daripada kesan pelitan yang kesan konflik yang tinggi. Ya, jadi kita maklum tentang perkara tersebut sebab kalau kita punya kos OE ya untuk perhilitan sama dalam tempoh 5 tahun, tetapi masalah habitat ini semakin serius, maka sudah tentu kita dapat lihat ada masalah ini akan menjadi berterusan. Jadi itu antara pendekatan yang kita telah ambil. Jadi di kawasan yang disebut oleh yang berhormat tadi, kita telah merujuk kepada pelan pengurusan hidupan liar dan antara perkara yang telah dilakukan ialah pemasangan pagar elektrik di daerah Setiu, iaitu di Kampung Payung, dengan melibatkan sepanjang 25 km ya, dan kosnya ialah RM803,000.
dan di Pelong yang melibatkan sepanjang 35 km dengan kos sepanjang 1.4 juta ringgit. Cuma kita juga nak ingatkan, gajah ini antara binatang yang paling bijak. Pasang pagar elektrik tapi kita nak anggap itu akan selesaikan masalah semata-mata, tidak. Ya, kita kena pastikan pagar itu dapat diurus dengan baik, diselia dengan baik, dan di peringkat kerajaan perhilitan kita akan mainkan peranan, tapi kita minta juga kerjasama daripada penduduk kampung. Buat masa ini pejabat perhilitan daerah Besut mempunyai pejawatan 8 orang, diketuai seorang ketua perhilitan daerah dan dibantu oleh 7 orang pembantu hidupan liar. Dan ia melaksanakan tindakan bagi konflik hidupan liar di Besut dan juga Sitiu. Dan kita sememangnya dalam proses permohonan pertambahan kaki tangan dan perjawatan di semua daerah di Terengganu, terutamanya di Sitiu. Terima kasih. Baik, saya jemput Sungai Siput. Terima kasih Tan Sri Speaker. Yang berhormat Menteri, sejak akhir-akhir ini isu konflik di antara manusia dengan hidupan liar sentiasa menjadi perbualan, khususnya di kalangan masyarakat orang asli, di mana NGO masyarakat orang asli mendesak kerajaan campur tangan dalam menyelesaikan haiwan yang berkeliaran di kawasan perkampungan mereka yang mengundang kepada kebimbangan, mengancam keselamatan nyawa mereka. Dan difahamkan punca bagi segala isu yang berbangkit ini adalah disebabkan projek-projek yang tidak dikawal di kawasan hutan untuk tujuan pembalakan, peladangan dan pelombongan. Jadi saya ingin tanya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah langkah-langkah untuk memastikan pengambilan tanah bagi projek ECRL memenuhi aspek kemampanan ekologi agar kesan kepada ekosistem untuk kehidupan liar dan habitatnya terkawal. Sekian, terima kasih. Baik, Menteri. Terima kasih kepada Sungai Siput, antara kawasan yang terjejas dengan konflik manusia dan hidupan liar. Tapi ECRL dia tak lalu Sungai Siput lah buat masa ini. Cuma daripada jajaran ECRL ini, jajaran dia 665 km dan dia membelah Semenanjung sehingga ke daripada Gombak sehingga ke Kota Baru, dan ia memang melibatkan beberapa kawasan hutan simpan yang merupakan habitat kepada hidupan liar. Jadi sebab itu aspek Wildlife Management Plan dengan izin atau Plan Pengurusan Hidupan Liar telah diberi perhatian dan ditetapkan sebagai satu prasyarat utama oleh pihak perhilitan dalam kelulusan laporan EIA. Dan untuk makluman, perhilitan telah pun memeterai perjanjian kerjasama dengan ECRL dalam pelaksanaan mitigasi hidupan liar. Perjanjian ini sah sehingga 2027 untuk menjamin kemampanan hidupan liar dan habitatnya. Untuk makluman semua yang berhormat, antara tahun 2018 sehingga 2024 ada 80,375 jumlah aduan konflik konflik manusia hidupan liar, ya, 80,375, yang mana ia telah kalau kita lihat bermula dengan 7,925 pada tahun 2018, kemudian naik kepada lebih 9,700, 11,800, 12,800, 13,000, 13,670 dan pada 2024 setakat ini 11,341. Kalau nilai kerugian pula, anggaran yang kita telah terima ialah daripada 2018 hingga 2024 setakat ini ialah hampir 62.5 juta ringgit. Kalau bermula 2018 ialah 3.8 juta ringgit. 2024 setakat ini ialah 7.35 juta ringgit. Tahun lepas dia menjangkau 11 juta ringgit. Jadi ini kita tahu ialah satu isu yang serius dan kita memerlukan satu pendekatan yang menyeluruh untuk kita memastikan masalah konflik manusia hidupan liar ini dapat kita tangani, di samping memastikan kekayaan biodiversity kita dapat kita pelihara sebaik mungkin. Terima kasih.
Baik, seterusnya saya jemput Puan Rodiah binti Ismail Ampang. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampang minta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyatakan hala tuju dan pelan tindakan buat program pemulihan dalam komuniti atau selalu dikenali sebagai PDK demi menyelesaikan pelbagai isu mendesak terutama kesedaran dan penerimaan masyarakat, kekurangan sumber seperti keuangan, tenaga kerja dan kelengkapan infrastruktur yang sesuai, pendidikan dan latihan serta sokongan dalam bentuk lain. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Dipertua, terima kasih Yang Mohd Ampang. Tuan Dipertua, program pemulihan dalam komuniti atau nama ringkasnya program PDK merupakan satu konsep penjangkauan sosial OKU dan keluarga mereka bersama dengan komuniti. Ia adalah satu inisiatif pembangunan komuniti yang menyediakan ruang untuk rehabilitasi, penyamaan peluang ataupun equal opportunity dengan izin dan integrasi sosial bagi orang kurang upaya OKU. Program ini melibatkan pembabitan secara aktif golongan OKU. Ibu bapa atau penjaga atau ahli keluarga kepada OKU serta komuniti setempat untuk membantu agar orang kurang upaya boleh hidup berdikari dan diintegrasikan dalam masyarakat. Program PDK secara amnya menawarkan program khusus untuk OKU yang boleh meliputi aspek kesihatan, pendidikan, vokasional dan sosial mengikut keperluan dan kesesuaian yang ditentukan oleh pertubuhan PDK itu sendiri. Pertubuhan PDK perlulah pertubuhan sukarelawan kebajikan yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ataupun ROS sehingga September 2024 terdapat sebanyak 573 buah PDK di seluruh negara. KPWKM telah mempergiatkan usaha bagi meningkatkan peluang dan ruang kepada ibu bapa yang mempunyai anak OKU mendaftar kemasukan anak mereka ke program PDK untuk mendapat pemulihan yang sewajarnya. Antara langkah yang dilakukan adalah menjalankan program PDK bersama penduduk setempat untuk memberi pendedahan kepada umum mengenai program dan perkhidmatan PDK serta manfaat yang diperoleh oleh pelatihnya. Bagi terus menyokong pengoperasiannya, kerajaan telah memperuntukkan bantuan kewangan kepada pertubuhan PDK setiap tahun bagi tujuan pentadbiran dan pengoperasian program PDK. Bantuan-bantuan ini adalah sagu hati penyelia, sagu hati petugas, allowance pelatih dengan kadar baru yang dinaikkan kepada RM300 sebulan bermula Januari tahun 2024, sewaan premis, bayaran utility pusat PDK. Jadi sehingga September 2024, kerajaan telah menyalurkan bantuan keuangan tersebut yang berjumlah RM137.4 juta untuk manfaat hampir 20,000 OKU, 573 orang penyelia dan 2,773 orang petugas di kesemua PDK di seluruh negara termasuk sebuah PDK di kawasan Parlimen Ampang. JKM telah menyediakan akses kepada kursus asas petugas PDK secara percuma dalam membantu pembangunan kapasiti dan kemahiran petugas di PDK. Bermula 2009 sehingga tahun 2023, seramai 1,838 orang penyelia dan petugas program PDK telah menjalani kursus ini. Bagi tahun 2024, sebanyak RM482,820 telah dibelanjakan untuk 455 orang petugas PDK mengikuti kursus asas petugas PDK. KPWKM turut menyebar luas maklumat berhubung PDK kepada syarikat-syarikat korporat dan juga orang ramai untuk membuka ruang kepada mereka untuk menjalinkan kerjasama dan kolaborasi dengan mana-mana pertubuhan PDK. Saya menyeru agar usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan ini akan terus disambut baik oleh semua pihak demi kesejahteraan OKU berdasarkan konsep kebajikan tanggungjawab bersama. Terima kasih. Baik, saya jemput Ampang. Terima kasih Menteri. Saya lihat hasrat untuk penubuhan PDK ini kalau diikutkan memanglah baik dan kalau diikutkan penubuhannya semenjak 1984 maknanya dah 40 tahun ya di dalam komuniti program-program yang ada. Tapi untuk makluman Menteri, sebenarnya di Ampang belum ada langsung PDK. Yang ada itu sebenarnya di bawah Parlimen Gombak, ya, iaitu di Dewan Aridwan Hulu Langat Ampang.
Tapi apapun soalan saya sebenarnya kalau dilihat ada 3 model pelaksanaan yang terbaik kalau diikutkan untuk melaksanakan program PDK ini. Salah satunya saya dapati daripada portal Jabatan OKU, home base dalam bentuk center base dan center home base. Jadi kita lihat model ini belum cukup ada di seluruh, walaupun ada 574. Soalan pertama saya untuk bertanya kepada Menteri, apakah ada kemungkinan kita melaksanakan PDK yang berkonsepkan home based supaya kita dapati PDK ini banyak boleh kita laksanakan di dalam komuniti tetapi tidak memerlukan institusi yang memerlukan banyak keuangan. Pertama, itu. Yang keduanya tentang saya lihat sepatutnya konsep pelaksanaan PDK ini dia menjadi pusat intervensi, pusat rujukan OKU juga dan juga tempat kita mendaftarkan kanak-kanak OKU di kawasan. Tetapi saya lihat soalan saya kepada Menteri, apakah pernah 574 ini kita buat audit pemantauan kerana saya dapati kalau ianya konsep itu dilaksanakan sebenarnya ia menjadi satu front kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat lah untuk kita memastikan tiada OKU di kawasan kita yang tertinggal. Jadi tambahan soalan tadi, sejauh manakah PDK yang ada ini telah mengikuti mengikuti syarat-syarat yang ditentukan dan apakah kekangan dan dapatan yang didapati oleh pihak kementerian dan apakah usaha yang akan dilaksanakan? Kalau panjang sangat boleh jawab secara bertulis. Terima kasih. Baik, sila Menteri. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Berhormat. Memang panjang tapi apa yang kita boleh jawab sini kita akan kongsi bersama ya. Seperti mana yang dipahami pelaksanaan program oleh PDK adalah mengikut kreativiti PDK masing-masing, sama ada home base ataupun center base. Jadi model PDK yang diadaptasi dalam menjalankan PDK di Malaysia ini, kita ada kombinasi center home based di mana pelatih yang boleh hadir di pusat akan diberi teknik pemulihan sekurang-kurangnya 4 hari seminggu atau 8 kali sebulan. Manakala bagi pelatih yang tidak dapat hadir ke PDK atas kekangan tertentu akan diberi pemulihan di rumah melalui lawatan petugas mengikut jadual yang ditetapkan sekurang-kurangnya sehari seminggu. Dan secara umumnya memang PDK ini adalah merupakan satu institusi secara yang dengan izin initiated by community, kerana hanya community sendiri tahu keperluan kawasan mereka masing-masing dan mengenai sama ada di audit ke tidak, saya akan cari cek dulu kerana ianya adalah kepunyaan community. Jadi kalau kepunyaan komuniti mungkin ada juga yang menggunakan syarikat, kita tak tahu. Sebab yang kita tahu, kita hanya membantu, ada kita memberi lawan kepada penyelia, pengasuh dia dan juga untuk program-programnya. Dan selain pada itu juga setiap pejabat kebajikan masyarakat akan melakukan pemantauan atau audit sendirilah, audit pemantauan, pematuhan ke PDK di daerah mereka minimum 2 kali setahun. Itu yang setakat ini yang kita perolehilah. Terima kasih Yang Berhormat. Baik, saya jemput Tuan Pat. Terima kasih Yang Ketua. Soalan tambahan saya ialah, adakah kerajaan bercadang untuk memastikan kesemua penyelia yang berada di PDK mempunyai kelayakan diploma pendidikan khas? Sebagaimana kita lihat di sekolah rendah untuk pendidikan khas ni ada guru yang berijazah. Jadi supaya ada keselarasan di antara mereka di PDK dan juga di sekolah rendah. Dan adakah kita mempunyai satu silibus khas bagi pendidikan asas kepada bapa ataupun penjaga punya anak OKU? Dan yang kedua, kemudahan di PDK adalah sangat terhad dan kecacatan yang dialami oleh masyarakat adalah pelbagai. Adakah kerajaan bercadang untuk memperkenalkan PDK khas berdasarkan kepada kluster kecacatan yang dialami oleh peserta itu? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Yang Berhormat. Pertama tadi soalan mengenai penyelia petugas mereka adalah pekerja kepada PDK tersebut. Mereka bukan pekerja untuk kerajaan. Maka sebab itu kita terpulanglah kepada mereka untuk menentukannya. Cuma kalau
yang sebaiknya ialah mereka yang mempunyai orang kata kemahiran yang lebih tinggi lah. Selain daripada itu juga kita memang ada kursus-kursus untuk mereka. Malah kita melibatkan ibu bapa juga kerana mereka juga kadang-kadang dikala ada di antaranya ibu bapa itu berada di PDK itu untuk membantu bagaimana anak mereka boleh berkembang dari masa ke semasa berada di PDK tersebut. Jadi mungkin boleh saya kongsikan sedikit dari segi pencapaian PDK. Pertama ialah melanjutkan pelajaran ke PPKI. Kita ada program perkembangan seperti ini. Akses kepada pembangunan kemahiran dan kejayaan supaya mereka dapat, kita nak melatihkan mereka ini supaya mereka boleh berdikari pada masa hadapan. Juga Economic Empowerment Program EEP untuk mereka supaya mereka dapat berdikari dari segi ekonomi. Dan selain daripada itu juga Kalian Berhormat dengar masa bajet kali ini ada peruntukan yang baru untuk autism. Jadi ini akan kita bincang bersama bagaimana dari segi pelaksanaannya. Sebab saya secara peribadi, saya kalau boleh memang tak mahu PDK ini dicampuri dengan ataupun budak-budak yang autistik ini dicampur dengan dengan PDK punya budak-budak yang berada di ataupun peserta-peserta di PDK itu. Jadi ini sudah kita dapat melihat perkembangannya supaya ada pengasingan itu, tapi belum lagi berlaku kerana kita baru mendapat kelulusan bajet. Diharapkan semuanya bersetujulah dengan bajet kita. Lulus bajet itu kita dapat melakukan satu lagi perancangan untuk pelajar peserta autistik. Dan setakat ini belum ada lagi cadangan mewajibkan kelayakan minimum untuk petugas. Kita tidak mahu menghadkan pelibatan komuniti, sebab itu kita komplimen dengan izin dengan sediakan latihan kepada pembangunan kompetensi petugas. Sekian, terima kasih. Baik, Merhormat, sekarang tamalah sesi untuk waktu pertanyaan menteri pada hari ini. Pertanyaan bagi jawab lisan. Baik, saya mulakan pertanyaan bagi jawab lisan dengan menjemput Puan Tarsha Kok Suh Sim Seputih. Tan Sri Yang di-Pertua, soalan saya nombor 1. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Lembaga Kelayakan Profesion Undang-Undang Malaysia, Lembaga Kelayakan, merupakan sebuah lembaga yang ditubuh di bawah Seksyen 4 Akta Profesion Undang-Undang 1976 dan adalah sebuah dengan izin Creature of Statute. Untuk makluman ahli yang berhormat, lembaga kelayakan bergantung sepenuhnya pada pendapatan daripada kutipan yuran peperiksaan sijil amalan guaman Certificate in Legal Practice CLP pada setiap tahun dan beberapa yuran yang lain. Kos pengoperasian lembaga kelayakan bagi tempoh 5 tahun terdahulu adalah sebanyak 10 juta lebih dengan pecahan mengikut tahun seperti di lamparan A yang saya akan kemukakan sekejap lagi. Perbelanjaan ini merangkumi kos-kos pembiayaan operasi lembaga kelayakan seperti pembayaran gaji, allowance dan coroman pekerja, KWSP dan Prekeso, penyewaan pejabat, bil utility, fee insurance, takaful perubatan, kaki tangan, perolehan bekalan dan perkhidmatan penjelanggaan, aset-aset pejabat, fee guaman dan lain-lain kos yang berkaitan. Untuk makluman lanjut, ahli yang berhormat, dalam tempoh masa yang sama, iaitu 5 tahun terdahulu, lembaga kelayakan telah juga membelanja sebanyak 4 juta lebih bagi kos peperiksaan CLP dengan pecahan mengikut tahun seperti di lampiran B yang saya akan kemukakan. Berkenaan dengan audit lembaga kelayakan pernah melantik firma pengakaunan yang bertauliah untuk menjalankan audit bagi penyata kewangan seperti Lim Ali & Co. dari tahun 1984 hingga tahun 1989 dan Ernst & Young dari tahun 1992 hingga 2006. Dan selepas itu 17 tahun tidak ada audit. Sebagai kerajaan yang sentiasa komited untuk memastikan pelaksanaan tata kelola yang baik dalam pentadbiran awam, bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri telah mengadakan perbincangan dan sesi libat urus
berhubung keperluan akaun lembaga kelayakan diaudit setiap tahun bersama semua pihak yang berkepentingan termasuk antara lain Ketua Audit Negara, Jabatan Peguam Negara, Lembaga Kelayakan dan Majlis Peguam melalui mesyuarat yang telah dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi pada 5 November 2024. Hasil daripada mesyuarat tersebut, kerajaan sedang dalam masa ini meneliti cadangan pindaan undang-undang kepada Akta 166 supaya Ketua Audit Negara melaksanakan audit setiap tahun terhadap akaun lembaga kelayakan dan cadangan pindaan ini akan diangkat kepada Jemaah Menteri untuk pertimbangan dalam masa yang terdekat. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Seputi. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya menyambut baik dengan cadangan pindaan kepada Akta Profession Undang-Undang 1976 untuk Ketua Audit Negara membuat audit tahunan. Ini satu usaha yang baik oleh kerajaan. Soalan saya ialah, apakah garis masa pindaan kepada Akta Profession Undang-Undang 1976 untuk akaun lembaga kelayakan diaudit setiap tahun untuk Ketua Audit Negara? Dan selain itu, saya nak tanya, apakah struktur organisasi LPQB? Adakah LPQB mempunyai seorang pegawai kewangan, akauntan dan juru audit dalaman untuk menyelia kewangan lembaga, memandangkan ia sebenarnya berurusan dengan berjuta-juta ringgit daripada kutipan dikutip oleh LPQB ini? Sila Menteri. Tan Sri, terima kasih pada soalan tambahan. Mengenai perkara yang pertama, audit dibuat oleh Ketua Audit Negara setiap tahun. Mengenai garis masa pindaan kepada Akta Profession Undang-Undang 1976, berhubung audit tahunan terhadap akaun lembaga kelayakan, cadangan pindaan akan diangkat kepada Jemaah Menteri untuk kelulusan pada bulan ini. Sekiranya dipersetujui, cadangan pindaan tersebut dijangka dibentangkan di Parlimen pada sesi ini. Sejak tahun 2020, Lembaga Kelayakan telah mengadakan jawatan setiausaha untuk audit dan sebagainya dalam lembaga itu, tetapi jawatan itu adalah terkosong sejak 3 tahun ini. Dan saya difahamkan hari ini, Tan Sri Yang bahawa ia belum diisi, dan dalam perbincangan dengan Director of Examination, saya telah mengarahkan bahawa ia perlu diisi dan diberi keutamaan dengan seberapa segera yang boleh. Memandangkan ini menjadi satu perkara yang sedang disembang dan sedang dicakap di antara orang ramai dan peguam-peguam di negara ini, di mana satu lembaga yang tidak diaudit untuk 17 tahun ini tidak boleh diterima dan tindakan perlu diambil. Terima kasih. Baik, saya jemput Jerlun. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Menteri, soalan saya menyentuh tentang syarat yang ditetapkan oleh LPQB kepada pemohon yang ingin menduduki sijil peperiksaan sijil amalan guaman PSAG. Ada 2 syarat di situ. Pertama, jika pemohon mendaftar PSAG selepas 5 Jun 2018, pemohon hendaklah lulus sekurang-kurangnya 5 kepujian peringkat SPM. Syarat yang kedua, jika pemohon mendaftar PSAG selepas 5 Jun 2018, memohon dengan kelayakan Unified Examination Certificate UEC, pemohon hendaklah lulus sekurang-kurangnya 5 kepujian SPM dan perlu mendapat kelulusan UEC pada tahap senior middle 3 dalam satu peperiksaan yang sama. Pada 23 September 2005, pihak LPQB memutuskan untuk tidak lagi mengiktiraf kelulusan UEC sebagai setaraf Sijil Pelajaran Malaysia atau STPM. Mulai 1 Januari 2021, LPQB memutuskan untuk kembali mengiktiraf UEC setaraf dengan SPM. Soalan saya, adakah kerajaan berhasrat untuk menyemak kembali perkara ini?
Yang kedua, kebanyakan pemegang ijazah undang-undang dari luar negara belajar menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya dan mereka hanya mempunyai kelulusan bahasa Malaysia di peringkat SPM saja. Soalan saya, adakah ada usaha-usaha kerajaan untuk memperkasakan penguasaan bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu lebih tepat lagi, sekiranya mereka beramal sebagai peguam bela atau peguam cara selaras dengan Akta Bahasa 1967. Ini disebabkan ramai peguam bela peguam cara masih menggunakan bahasa Inggeris semasa perbicaraan, meskipun mahkamah menetapkan hendaklah menggunakan bahasa Melayu. Sekian, Yang Berhormat Menteri. Sila Menteri. Terima kasih, Yang Berhormat. Yang Berhormat, berkenaan dengan UEC, Lembaga Kelayakan mengiktiraf kelayakan UEC sebagai setara dengan kelayakan STPM. Tapi Yang Berhormat, walaupun sedemikian, kita akan mengambil kira pandangan Yang Berhormat dan akan bincang apa perlu lagi dibuat. Yang ini di mana peguam-peguam yang bertauliah di negara lain yang telah menggunakan bahasa Inggeris dan balik, dan adakah mereka fasih? Dari pengalaman saya sendiri, saya boleh kata, selain dari jawapan dari yang lembaga. Nombor satu, Yang Berhormat, kita perlu ada sekurang-kurangnya kredit dalam bahasa Malaysia SPM sebelum layak untuk menjadi boleh mengamal sebagai seorang peguam di negara ini. Itu nombor satu. Nombor dua, kita perlu faham, Tan Sri, kebanyakan buku, lebih kurang 90% buku-buku yang digunakan oleh peguam adalah di bahasa Inggeris. Dan kita perlu juga fasih dalam bahasa Inggeris, bukan saja fasih dalam bahasa Malaysia. Yang ketiga, Yang Berhormat, kalau Yang Berhormat pergi ke mahkamah, Yang Berhormat boleh sendiri nampak bahawa ada peguam-peguam yang bukan dari kelayakan dari negara ini yang betul-betul fasih dalam bahasa Malaysia, dan mereka boleh membuat pengujian just easy going. Jadi tidak menjadi masalah. Dan jika ada masalah sedemikian, sebenarnya pelanggan yang memberi kes-kes tidak akan memberi kes tersebut, kerana dalam cross examination, Tan Sri betul, dalam pengalaman saya sendiri, you must be perlu arif dalam perkara tersebut. Maka betul bahawa kita perlu adakan kelayakan dan sebagainya, tetapi itu terpulang kepada majlis peguam dan juga kepada lembaga supaya dapat mendapat tahu dan memberi arahan yang sedemikian. Tapi akhirnya kita perlu faham bahawa berdasarkan Akta Kebangsaan, bahasa kebangsaan memang digunakan di mahkamah. Menggunakan bahasa Inggeris sekiranya ia wajar dalam satu-satu keadaan sahaja. Tetapi dalam mahkamah ia diwajibkan menggunakan bahasa Malaysia. Dan kalau dia tidak fasih, saya korang pastilah dia boleh menjadi seorang peguam yang boleh pergi ke mahkamah. Selain dari itu, Yang Berhormat, kita juga perlukan peguam-peguam yang fasih dalam beberapa bahasa, kerana dalam arbitration international ini kita perlukan yang setaraf dengan peguam-peguam negara lain yang menggunakan bahasa Inggeris untuk mengadakan perbincangan mengenai perjanjian dan sebagainya. Bukan saja di mahkamah, tetapi di tempat-tempat lain juga. Terima kasih. Baik, seterusnya saya jemput Tuan Muhammad Islahuddin bin Abbas Mersing. Terima kasih, Tan Sri Ketua. Soalan saya nombor 2. Silakan, Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Mersing. Tentang insiden penutupan 3 sekolah di Johor akibat pencemaran bau kimia pada September lalu, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES menerusi Jabatan Alam Sekitar JAS telah mengambil beberapa langkah. Pertama ialah meningkatkan penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan peraturan-peraturan di bawahnya yang mengawal pelepasan bahan pencemar daripada aktiviti industri. Dalam hal ini, sebarang pelepasan bahan pencemar udara dan sisa air buangan ataupun effluent
yang dilepaskan ke udara atau ke alur air hendaklah dirawat terlebih dahulu dan dipastikan sentiasa mematuhi had-had pelepasan pencemar yang ditetapkan oleh JAS. Kedua, menjalankan pemeriksaan secara berterusan ke atas premis industri, notifikasi pemasangan alat kawalan pencemaran dan pelaporan alam sekitar secara atas talian ataupun online environmental reporting dengan izin. Juga memastikan pelaksanaan pematuhan kendiri self-regulation kepada pihak industri untuk menjalankan pemantauan prestasi setiap hari terhadap kelengkapan alat kawalan pencemaran. Keempat, melaksanakan pemeriksaan dan pemantauan berkala ke atas pengurusan pencemaran sisa buangan terjadual daripada aktiviti industri yang tertakluk di bawah peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling buangan terjadual 2005. Ini untuk mengesan pergerakan sisa buangan terjadual daripada kilang pengeluar kepada kemudahan pelupusan yang telah pun dilesenkan oleh JAS. Kelima, meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan, khususnya PBT dan PDRM dalam soal penguatkuasaan dan pemantauan persekitaran dan mengenakan tindakan penguatkuasaan ke atas premis pencemar termasuk arahan pembaikan di lapangan, field citation dengan izin, penahanan operasi kelengkapan, POK, compound, notis arahan pembaikan dan pendakwaan di mahkamah. Baik, terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Terima kasih Mohd Menteri. Isu pencemaran baru ini bukanlah isu baru di Johor. Kerana sebelum ini kita pernah berhadapan dengan isu Sungai Kim Kim pada 2019 dan selang 5 tahun kita berhadapan dengan isu pencemaran bau di negeri Johor. Jadi soalan tambahan saya, adakah kerajaan telah mengkaji keperluan untuk membangunkan pusat pelepasan sisa kimia bersepadu yang dilengkapi dengan kemudahan rawatan sisa buangan mesra alam di lokaliti terpilih dalam usaha menangani masalah pencemaran sungai dan laut akibat sisa atau bahan buangan industri ini? Langkah ini bukan sahaja bertujuan untuk mengurus semua sisa buangan kimia terjadual dengan lebih cermat dan teratur, tetapi juga dapat mengurangkan kos penghantaran bagi pelupusan sisa yang perlu dihantar ke tempat pengurusan sisa. Terima kasih. Baik, Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman, premis-premis yang kita ada menguruskan sisa berdasarkan lesen pengurusan SW Code yang telah ditetapkan. Setiap premis yang ditetapkan mempunyai teknologi yang telah pun diluluskan oleh JAS sebelum beroperasi. Selain itu, JAS juga akan memantau dan memeriksa secara berkala ke atas premis bagi memastikan operasinya selamat dan mematuhi standard kualiti alam sekitar. Kita akan mempertimbangkan pusat pelupusan kimia secara bersepadu apabila kita merasakan bahawa wujud peningkatan yang signifikan dalam jumlah sisa kimia yang tidak dapat ditampung oleh premis-premis sedia ada. Sebab memang kita mengakui bahawa perkara ini berubah daripada masa ke semasa keperluannya dan ini hak rakyat untuk mendapat satu persekitaran yang selamat dan bersih untuk kesihatan mereka adalah satu hak yang kita mesti pelihara. Baik, saya jemput Teberau. Terima kasih Tan Sri Speaker. Kebetulan Menteri, 3 buah sekolah yang terlibat dalam penutupan ini dia jatuh di bawah Parlimen Teberau di Sungai Pandan. Malah saya sendiri pernah lawat buah sekolah di Sekolah Kampung Maju Jaya bila insiden ini berlaku dan salah satu aduan yang saya dapati adalah pegawai-pegawai dan juga pihak sekolah ialah laporan daripada pihak JAS tu dia akan mengambil masa panjang, mungkin sampai beberapa hari. Bila benda ni berlaku, dia akan mengusik operasi untuk mereka tutup sekolah dengan lebih segera demi keselamatan murid-murid dan juga ibu bapa dan juga guru-guru. Maka soalan pertama saya, adakah kementerian ada apa-apa langkah untuk kita mempercepatkan hasil ataupun keputusan daripada pemantauan JAS bila mereka pergi ambil sampel? Itu pertama. Kedua, saya juga nak tanyalah kepada menteri. Isu-isu pembuangan ni bukan hari pertama, Sungai Kim Kim pun pernah kita sebut dan dalam Dewan Yang Mulia ini juga kita telah meminda undang-undang untuk kita naikkan denda kepada 10 juta. Tapi masalahnya benda ni juga akan berulang lagi. So, apa lagi yang kita boleh buat? What else can we do, Menteri? Dan akhir sekali saya nak tanya, adakah tindakan undang-undang
telah diambil terhadap mereka yang terlibat dalam pencemaran kali ini. Terima kasih. Baik, Menteri. Terima kasih kepada yang berhormat yang bertanya. Saya faham sebab sebagai wakil rakyat kepada kawasan tersebut dan kita juga ada kita sendiri, kita ada keluarga, kita ada kawan-kawan yang terdedah kepada soal pencemaran ini setiap hari dan ia menjadi satu isu yang semakin mendesak. Bagi sebab itu kalau lihat dalam belanjawan baru-baru ini, antara perkara yang ditekankan ialah soal pemerkasaan Jabatan Alam Sekitar. Kita merasakan bahawa sudah tiba masanya supaya Jabatan Alam Sekitar ini diperkasakan lagi. Kita sudah pun meminda hukuman sebagaimana disebut. Kita ada denda kita ada denda hukuman maksimum denda maksimum sehingga 10 juta ringgit daripada 100,000. Ada penjara mandatory sehingga 5 tahun dan sebagainya. Tetapi kita juga memerlukan Jabatan Alam Sekitar ini mendapat dukungan yang kuat supaya ia dapat Jabatan Alam Sekitar dapat melaksanakan tanggungjawabnya sebaik mungkin. Jadi antara perbincangan yang kita telah adakan ialah kalau boleh, sebab sekarang bila denda sudah tinggi, tentulah kita nak memastikan JAS ini ada insentif untuk bertindak sebaik mungkin. Buat masa ini sekiranya JAS kutip berjaya, duit itu akan terus pergi ke kumpulan wang disatukan kerajaan. Yang kita hasratkan sebagaimana di beberapa agensi kerajaan, LHDN, di Kastam dan sebagainya, ada sebahagiannya dapat dikekalkan di bawah agensi tersebut dan ini dapat digunakan untuk menambah baik lagi jabatan tersebut menjadi satu agensi yang lebih efektif. Dan pembincangan kita dengan Kementerian Kewangan nampaknya ada keterbukaan di situ dan kita sedang susuli dalam proses pemerkasaan Akta Kualiti Alam Sekeliling. Sedikit je saya nak tambah, memang soal contohnya kita kena terus tambah baik lagi perkara-perkara lain, misalnya juga Peraturan Udara Bersih 2014 itu telah menetapkan syarat yang lebih ketat dari segi pencemaran udara, tetapi ada beberapa misalnya loji jana kuasa dan sebagainya yang agak besar yang masih beroperasi sebelum ini diberikan mereka diberikan pengecualian, tetapi kita nak kenakan kalau terpaksa juga beroperasi mereka kena bayar sehingga mereka dapat hentikan operasi tersebut pada masa yang munasabah. Jadi kita akan terus tambah baik supaya kita dapat melihat satu tindakan yang efektif kepada masalah pencemaran yang telah membelenggu kita selama ini. Kes pertama, kenaikan denda yang baru kepada 10 juta ringgit itu ialah soal pencemaran air yang menjejaskan bekalan air di Selangor dan Kuala Lumpur baru-baru ini. Itu kes pertama yang kita test hukuman tersebut. Baik, seterusnya saya jemput Tuan Sivakuma Naidu Batu Gajah. Soalan saya nombor 3. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat, SPA sentiasa menyarankan kementerian ataupun jabatan mahupun pejabat setiausaha kerajaan negeri yang berada di bawah bidang kuasa supaya meningkatkan peluang OKU mengisi kekosongan jawatan khususnya skim perkhidmatan yang tidak mensyaratkan ukuran fizikal dan panca indera bagi mencapai dasar 1% peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam kepada OKU yang selaras dengan perkeliling perkhidmatan sumber manusia ceraian UP 136. Bagi tahun 2023, Yang Berhormat, SPA telah menerima sebanyak 6,177 permohonan daripada calon OKU berbanding 1.19 juta keseluruhan permohonan iaitu 0.52%. Seramai 92 orang calon OKU telah dilantik berbanding jumlah keseluruhan pelantikan sebanyak 25,520 orang iaitu 0.36%. Di mana kategori calon kurang upaya fizikal merupakan pelantikan tertinggi iaitu seramai 74 orang, diikuti dengan kurang upaya penglihatan 9 orang, kurang upaya pendegaran 5 orang, kurang upaya pelbagai 2 orang, kurang upaya pertuturan 1 orang dan kurang upaya mental 1 orang.
Manakala bagi tahun 2024 sehingga 30 September, SPA telah menerima sebanyak 4,805 permohonan berbanding 1.13 juta keseluruhan permohonan. 44 orang OKU telah dilantik berbanding jumlah keseluruhan pelantikan iaitu 0.33%, di mana 39 orang daripada kategori kurang upaya fizikal, kurang upaya pendengaran 3 orang, mental 1 orang dan kurang upaya penglihatan 1 orang. Jadi SPA membuat pelantikan berdasarkan merit dan kompetensi seseorang calon. Syarat pelantikan AQU adalah sama dengan pelantikan calon lain juga, iaitu berdasarkan syarat lantikan skrim perkhidmatan yang ditetapkan oleh JPA dan keperluan ketua perkhidmatan seperti keutamaan bidang pengajian dan juga kelayakan serta lokaliti dan juga jantina. Jadi menyedari yang dipertua, proses pelantikan adalah kunci kepada kejayaan dasar 1% OKU dan perkhidmatan awam. SPA juga telah melaksanakan pelbagai inisiatif dalam usaha meningkatkan pengambilan calon OKU, di antaranya integrasi maklumat, yang ini penting ya, antara calon OKU yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga sistem pendaftaran pekerjaan SPA. Yang keduanya, dilaksanakan juga pengecualian menduduk penilaian meski perkhidmatan awam PSEE, sebab kalau berbanding dengan lantikan penjawat lain, mereka perlu melalui proses ini tetapi diberi pengecualian kepada mereka-mereka yang OKU. Kemudian kelonggaran syarat dasar one step lower, yang mana calon OKU boleh memohon jawatan di grade yang lebih rendah daripada kelayakan akademik yang mereka miliki. Jadi manakala untuk menyambut OKU ni pula, yang bertanggungjawab ialah JPA, memastikan deskripsi tugas, persekitaran, tempat kerja dan penerimaan ketua jabatan adalah mesra dan sesuai OKU. Bagi memastikan perkembangan yang progresif terhadap dasar OKU ini, Perkhidmatan Awam sendiri, JPA sendiri menjalankan inisiatif yang berkaitan dengan pengambilan dan kebajikan OKU, seperti pindaan kepada Perkeliling Perkhidmatan Sumber Manusia Ceraian SR 545 yang bermula pada tahun 2022, membolehkan semua penjawat awam termasuk OKU menggunakan sijil sakit hospital atau klinik swasta sehingga 180 hari setahun. Ya, jadi ini tidak menghadkan cuti mereka. Yang keduanya, kajian penilaian dasar dan impak juga dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024 mengenai keberkesanan dasar 1% ini dalam perkhidmatan awam, melihat kepada kepuasan mereka bekerja, dan ini akan memberi sebenarnya panduan kepada JPA untuk menambah baik dasar tersebut. Dan Jawatankuasa dan Penambahbaikan Dasar OKU bagi tahun 2024 pada Julai 2024 baru-baru ini dibentuk. Nah, ini untuk memurnikan data OKU serta merangka perkeliling yang lebih berkesan dan juga inklusif dalam memastikan pematuhan terhadap pelaksanaan dasar OKU di sektor awam. Jadi yang terakhir, JPA bersama Kesuma juga telah bekerjasama mengadakan program outreach pada Oktober baru-baru ini di IPT seperti UiTM Shah Alam, Politeknik Ibrahim Sultan dan Politeknik Engku Omar untuk berkongsi maklumat mengenai dasar 1% ini. Selain daripada itu, pada bulan November juga baru-baru ini, SPA bersama My Future Jobs Pekeso mengambil peluang juga untuk menganjurkan Hari Terbuka di Putrajaya untuk menggalakkan penyertaan bagi calon-calon OKU. Terima kasih. Saya jemput Batu Gajah. Terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya tumpukan kepada persepsi rakyat. Yang Berhormat Menteri, adakah Yang Berhormat Menteri sedar bahawa persepsi awam ini adalah penting, sebab apa sahaja dasar yang kita buat itu, kita perlu mendapat persepsi yang positif. Melihat bahawa dasar 1% OKU dalam perkhidmatan awam sebagai hanya sekadar retorik, ini adalah persepsi, dan bagaimanakah pelaksanaan SSPA yang berkuat kuasa pada 1 Disember 2024 dapat memperkukuhkan pelaksanaan dasar ini dan memastikan sasaran 1% OKU dalam sektor penjawatan awam ini tercapai. Terima kasih. Pak Menteri. Terima kasih. Yang betul, sebenarnya saya merasakan pelaksanaan kepada dasar ini sebenarnya perlu kepada tekad yang tinggi.
Jadi saya tidak menolaklah persepsi yang mengatakan ini sebagai retorik. Kalau saya lihat kepada contohnya laporan media pada sesi yang sebelum ini, ada kita menjawab tentang soalan berkenaan dengan OKU ini, memang banyak juga ya laporan media ataupun daripada social media dan juga portal media di atas talian dan media-media yang biasa ini menyatakan menggunakan perkataan retorik tersebut ya. Walau apapun sebenarnya kalau kita lihat apa yang telah dilaksanakan SPA sebagaimana yang saya sebut tadi, banyak perkara yang telah kita laksanakan, tapi ada juga satu perkara yang mungkin kita kena tengok ialah tentang pool of talent yang lebih besar, supaya kita juga mendapat lebih ramai mereka-mereka yang berminat dalam perkhidmatan. Dan kita juga boleh melihat kepada mungkin lantikan peringkat pegawai dalam skim tunjang seperti PTD M41 ataupun dalam grade baru bawah SSPA M9 ini ya. Jadi itu boleh diperluaskan. Berkenaan dengan pelaksanaan SPA ini, yang berhormat, struktur gaji dan allowance yang lebih kompetitif dan juga peluang kenaikan pangkat dan pembangunan kerjaya yang lebih baik dalam skim SSPA ini, insya-Allah sudah pastinya saya yakin boleh menarik minat lebih ramai rakan-rakan daripada golongan OKU untuk menyertai perkhidmatan awam. Malahan semua kelebihan terhadap urusan pengambilan pegawai OKU di bawah SSM akan terus dikekalkan di bawah SSPA ini. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin memperkenalkan satu kita panggil hashtag 1% satu harapan untuk kita menggalakkan lagi penyertaan rakan-rakan OKU dan perkhidmatan awam. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Kulim Mana Baru. Baik, terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan tambahan saya, kalau ikut dasar kerajaan iaitu 1% pengambilan pekerja-pekerja OKU, sekiranya dasar 1% ini tercapai. Kalau kita tengok di Jepun, mereka mengambil dasar 2 hingga 3% untuk pengambilan pekerja-pekerja OKU. Adakah kiranya dasar 1% ini tercapai, adakah kerajaan ingin mengubah dasar kepada mungkin naik kepada 2 atau 3%, dan adakah kerajaan ingin menambah inisiatif kepada swasta, contohnya memberi bantuan sebanyak 1,500 kepada melalui PKSO untuk memberi selama 6 bulan, mungkin untuk menarik lagi galakan kepada swasta, mungkin lebih kepada setahun ke ataupun 2 tahun untuk menambah lagi minat pihak swasta mengambil pekerja-pekerja OKU. Dan juga kadang-kadang keengganan pihak swasta mengambil pekerja OKU ini adalah dari segi stigma, yang mana mereka memandang bahawa pekerja OKU ini tidak produktif. Perlu pengawasan dan juga latihan tambahan. Jadi ini meningkatkan kos majikan dan kadang-kadang tempat kerja yang tidak mesra OKU. Jadi apakah tindakan kerajaan untuk mengatasi masalah ini hingga kita tercapainya dasar 1%, mungkin naik hingga 2 ke 3%. Terima kasih. Baik, Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kulim Mana Baru. Saya terbuka kepada saranan tersebut. Saya rasa tapi yang lebih penting, sebab kita tahu sudah berpuluh tahun sebenarnya dasar 1% ini tidak dapat kita penuhi, dan cumanya saya lihat kemungkinan kita kena tengok balik tentang data-data yang sedia ada daripada semua agensi untuk memastikan berapakah sebenarnya peratusan yang kita ada dalam perkhidmatan kerajaan tentang mereka-mereka yang jumlah mereka-mereka yang berada dalam perkhidmatan awam ini. Jadi saya yakin apabila insya-Allah bila kita telah capai 1% ini, tiada halangan untuk kita meneruskan ataupun meningkatkan sehingga 2 atau 3% lagi. Kemudian inisiatif daripada swasta ini, sebenarnya kita tiada data yang terperinci daripada pihak swasta berapakah sebenarnya peratusan OKU, rakan-rakan OKU dalam perkhidmatan swasta, tetapi yang ini boleh kita laksanakan dengan engagement bersama mereka, dan saya yakin itu juga saranan tentang inisiatif
inisiatif ataupun insentif itu boleh sebenarnya difikirkan dan diteliti dengan lebih lanjut jika ini juga akan boleh meningkatkan penyertaan orang-orang kurang upaya dalam perkhidmatan sama ada peringkat awam ataupun swasta. Dan saya yakin stigma ini adalah menjadi tanggungjawab kepada semua sama ada agensi atau perseorangan atau perorangan untuk kita sama-sama mengelakkan stigma atau persepsi yang tidak baik dan meningkatkan apa-apa saja perkara-perkara yang kita boleh perbaiki dalam membantu rakan-rakan OKU itu untuk berkhidmat dalam mana-mana swasta ataupun peringkat awam. Terima kasih. Baik, saya jemput Datuk Muslimin bin Yahya, Sungai Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tan Sri Yang Dipertua 1 2 3 4. Soalan saya nombor 4. Terima kasih. Baik, Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Untuk makluman sahabat saya yang berhormat daripada Sungai Besar, sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS telah merekodkan pertumbuhan yang memberangsangkan pada tahun 2023 berdasarkan penunjuk makroekonomi utama iaitu keluaran dalam negeri kasar KDNK. Ekspor pekerjaan dan produktiviti PMKS juga telah mencatatkan pertumbuhan sebanyak 5% untuk menyumbangkan sebanyak 613.1 bilion pada tahun 2023 berbanding sebanyak 584.1 bilion pada tahun 2022. Selari dengan pencapaian ini, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP akan terus memperkukuhkan pelaksanaan di bawah Plan Strategik Perusahaan Mikro Kecil dan Sederhana 2030 dan perancangan strategik Kementerian tahun 2024 melalui inisiatif-inisiatif seperti berikut: menggalakkan penglibatan PMKS dalam aktiviti bernilai dan mempunyai pertumbuhan yang tinggi, high growth, high value HGHV dengan izin, yang mampu memberikan sumbangan lebih besar kepada nilai KDNK negara. Ia bagi menyokong pelaksanaan Plan Induk Perindustrian Baharu 2030 NIMP 2030. Bagi meningkatkan daya saing dan penyertaan PMKS dalam rantaian nilai industri pembuatan pertubuhan tinggi di peringkat domestik dan juga antarabangsa. Menyediakan skim pembiayaan kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS melalui agensi-agensi di bawah KUSKOP seperti Tekun Nasional, Amanah Ikhtiar, AIM, Bank Rakyat, SME Bank dan Pernas. Sehingga Ogos 2024, KUSKOP melalui agensi-agensinya telah menyalurkan pembiayaan berjumlah 5.757 bilion kepada seramai 261,572 usahawan. Lagi satu adalah meningkatkan kapasiti dan keupayaan PMKS melalui program-program pembangunan PMKS secara bersepadu dan bersasar seperti program pembangunan kapasiti vendor yang melibatkan seramai 30 syarikat vendor dengan peruntukan sebanyak RM3.5 juta. Selain itu, SME Corp Malaysia juga telah melaksanakan program Business Accelerator BAT 3.0 kepada seramai 250 usahawan PMKS melibatkan peruntukan sebanyak 37.02 juta. Lagi satu adalah melaksanakan program galakan ekspor seperti program pengukuhan ekspor PKS SMEs Go Global di bawah SME Corp dan penyertaan dalam misi perdagangan luar negara melibatkan sebanyak 14 program antarabangsa bagi tempoh Januari hingga September 2024. Antara program-program antarabangsa yang telah dilaksanakan oleh KUSKOP ialah misi pengembangan perniagaan usahawan ke Osaka, Jepun pada 16 hingga 21 September 2024 melibatkan seramai 15 usahawan dan merekodkan potensi nilai jualan berjumlah 34.89 juta. Juga tidak melupakan memperkenalkan dasar berkaitan franchise ke arah mewujudkan ekosistem usahawan franchise yang holistik. Di samping itu, KUSKOP juga melancarkan inisiatif-inisiatif baru kepada usahawan-usahawan khususnya komuniti India, melibatkan inisiatif program PIN, Prosperity Empowerment and a New Normal,
di bawah amanah ikhtiar berjumlah RM50 juta, program pembiayaan Bank Rakyat Indian Entrepreneur Financing Brief I berjumlah RM50 juta, program Business Accelerator untuk syarikat bersaiz kecil IBEP berjumlah 6 juta dan juga program Spumi Goes Big berjumlah 30 juta. Kesemua inisiatif ini melibatkan penambahan dana pembiayaan kepada usahawan yang berjumlah RM136 juta. Sekian, terima kasih. Baik. Sungai Besar. Terima kasih Tan Sri Pertua, terima kasih atas jawapan yang amat Timbalan Menteri yang saya kira agak tuntas. Jadi jelas PKMS ni antara penyumbang besar KDNK dan wajar PKMS beralih sebenarnya ke tahap yang lebih tinggi atau scale up, dan perkembangan positif ini dilihat merentas petunjuk makroekonomi utama. Jadi disebut PKMS menyumbang berkembang 5%. Ini penyumbang terbesar KDNK tetapi agak malang. Kerana belanjawan untuk Kuskop antara yang tersedikit, hatta belanja untuk latihan keusahawanan juga sedikit. Jadi soalan saya yang Timbalan Menteri, apa inisiatif Kuskop dengan belanjawan yang sedikit untuk memaksimumkan peranan, hala tuju dan strategi khusus menerusi SME Technology Transformation Fund bagi melonjak usaha PKMS melaksanakan transformasi teknologi dan penerapan industri 4WRD di sebalik kerancakan teknologi digital. Terima kasih. Syantri. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya kalau kita lihat dana dia, kita banyak menggunakan dana dalaman daripada dana yang sedia ada, iaitu revolving fund. Contoh kalau untuk program digitalization, adaptation, kita ada program-program pembangunan kapasiti di bawah SME Corp, iaitu structured program. Juga tidak melupakan untuk SME-SME yang akan kembang untuk akses pasaran mereka, market access. Kita sedia ada SME Corp, SME Bank, Pernas dan juga bahagian Pernas yang sedia ada di laman untuk franchise businesses. Tetapi yang kita kena ambil maklum di sini adalah bahawa dana dalaman yang sedia ada ni, contoh kalau kita ambil satu contoh, dana untuk program PAIN, itu dana bukan khas disediakan di dalam belanjawan tetapi adalah dana dalaman daripada AIM. Juga tidak melupakan contoh kalau kita ambil juga program Brief I daripada Bank Rakyat, itu juga merupakan dana daripada Bank Rakyat sendiri. Jadi contoh kalau kita akan memulakan program yang kita sedang di dalam perbincangan dan akan teliti sebelum hujung tahun ini, program-program tersebut juga akan menggunakan dana dalaman saja dan bukan saja daripada dana yang terdapat di dalam dana belanjawan. Terima kasih Yang Berhormat. Baik, saya jemput Sungai Siput. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri yang telah menyenaraikan jumlah program-program dan inisiatif-inisiatif untuk PMKS. Dan saya juga mengucapkan tahniah bagi pihak Kuskop atas beberapa tindakan dan langkah yang telah diambil itu membantu usahawan PMKS khususnya tempatan. Selari dengan ini dalam usaha memperkukuhkan ekosistem keusahawan negara, terdapat bantuan-bantuan selain pinjaman, pembiayaan seperti grant kepada usahawan-usahawan mikro dan B40, terutamanya kepada mereka yang baru ingin memulakan perniagaan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Siput. Memang kalau kita lihat peruntukan bagi grant, dana bagi grant memang kurang, tetapi kerajaan ingin beralih daripada sistem grant dan menambah lagi pembiayaan. Tetapi kita kena mengambil maklum, ada juga grant-grant yang disediakan untuk company-company yang mempunyai track record yang bagus dan juga bisnes yang sedang berjalan. Contohnya kalau kita ambil, kita ada program BAP, Business Accelerator Program yang di bawah SME Corp, khas untuk usahawan-usahawan bagi menyediakan grant padanan bagi mereka. Grant padanan ini merupakan satu grant yang boleh membolehkan mereka menjadikan perniagaan mereka daripada satu kedai ke kedai yang kedua. Contohnya untuk memberi peralatan
peralatan, satu peralatan diberikan oleh usahawan sendiri, lagi satu diberikan secara percuma oleh SME Corp melalui program IBEP ini. Kedua, nasihat kementerian kepada usahawan-usahawan yang ingin mendapatkan satu peluang sebagai satu startup. Memang kita ada tekun, program tekun kita ada untuk program sebagai program informal, iaitu program spot. Program ini dana dia yang disediakan sebanyak 5,000 bagi seorang usahawan. Contohnya dia ingin memulakan perniagaan mereka. Kedua, kita boleh dapat juga adalah daripada AIM. AIM khas untuk wanita, usahawan wanita. Ada peruntukan yang disediakan bagi mereka sampai 30,000 seorang wanita. Memang tidak perlukan apa-apa dokumen pun. Tidak, walaupun ada masalah sitris, masalah sitos, bankruptcy pun, mereka layak menerima bantuan tersebut daripada Amanah Ikhtiar Malaysia. Terima kasih. Baik, seterusnya saya jemput Tuan Tan Keheng Goping. Terima kasih kepada Tuan Yang Ketua, Tan Sri Speaker. Soalan saya nombor 5. Silakan, Menteri. Terima kasih Tan Sri Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Goping. Malaysia kaya dengan biodiversiti tumbuhan yang berpotensi untuk diterokai. Keperluan untuk meneroka faedah bagi memanfaatkan biodiversiti negara adalah amat penting dan kritikal. Teknik pengeditan gene editing dengan izin, adalah teknologi yang sedang berkembang pesat dalam bidang bioteknologi dan kini semakin popular dalam peningkatan semakin popular dalam peningkatan kualiti dan kuantiti hasil tanaman. Teknik pengeditan gene seperti CRISPR-Cas9 membolehkan penyuntikan tepat dan terarah dalam gene tumbuhan, dan ini membuka peluang untuk memanipulasi gene dalam tumbuhan dan meningkatkan kandungan nutrisi dalam tumbuhan seperti ketum ayam, rumput Napier dan lain-lain secara lebih efektif. Sebagai contoh, National Institute of Biotechnology Malaysia (NIBM) sedang menjalankan kajian tumbuhan ketum ayam bagi memperolehi data multi-omic ataupun kajian genom tumbuhan dan pengeditan gene untuk meningkatkan kandungan nutrisi dalam tumbuhan ketum ayam. Dalam jangka masa panjang, penggunaan teknologi ini bersama teknik-teknik yang lain boleh membantu dalam meningkatkan kandungan nutrien dalam tanaman untuk dijadikan makanan haiwan, menjadikan alternatif makanan yang lebih sihat dan berpotensi ke arah mengurangkan masalah sumber makanan haiwan di masa hadapan. Agensi Nuklear Malaysia pula sedang giat menjalankan penyelidikan penghasilan varieti baru rumput Napier bersama dengan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA. Ketika ini, Nuklear Malaysia sedang menjalankan kajian biak bakar mutasi untuk rumput Napier untuk mendapatkan tanaman dengan biomas lebih tinggi dan juga kandungan nutrisi lebih baik. Terima kasih. Gopeng. Terima kasih kepada Menteri Musti atas penjelasan tadi berkenaan dengan perkembangan teknologi biotek. Dalam kita memastikan usaha penyelidikan dan pembangunan yang mana kita boleh membantu untuk mengatasi masalah sekuriti makanan dan juga membaikikan kesihatan manusia. Tadi itu lebih kepada bab ada varieti baru untuk makanan ataupun makanan haiwan, tetapi saya ingin bertanya juga tentang kesihatan manusia. Apakah lepas lancarnya projek MyGenome 10K pada bulan Ogos yang lalu, antara kerjasama antara MUSTI dan MOH yang telah pun kita sasarkan akan tamat tempoh pada akhir tahun 2025, dan perkara ini sebenarnya sangat penting dan sangat baik untuk pembangunan dalam bidang ini. Dan apakah kementerian berancang data yang kita dapat itu akan terus kita bangunkan dan digunakan dan akan dilanjutkan dalam fasa-fasa yang seterusnya dalam RMK ke-13. Terima kasih. Terima kasih soalan Goping. Projek MyGenome ini adalah satu projek usaha sama MOSTI dengan MOH yang bersama-sama mengkongsikan kepakaran dan juga usaha. Dan saya yakin penting untuk kerajaan terus menyokong usaha untuk menjujuk
genom manusia, iaitu menjujuk genom manusia dari populasi sihat dari pelbagai etnik, dan untuk mendapatkan data baseline itu sekurang-kurangnya untuk mencapai 100,000 orang. Dan penting juga untuk menyokong usaha membangunkan kapasiti bakat di mana MGVI, Malaysia Genome Vaccine Institute, Genome and Vaccine Institute, NIBM ini menjadi hub untuk proses penjujukan dan analisa genom bersama-sama dengan agensi-agensi lain seperti IMR dan lain-lain. Terima kasih. Jerantut. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Sebelum ini kita dimaklumkan sekumpulan penyelidik daripada UPM telah pun menghasilkan makanan haiwan yang berasaskan kepada isi rongga kelapa sawit yang dinamakan sebagai Tohira simbiotik. Dan ini merupakan satu inovasi yang selari dengan dasar bioteknologi negara 2.0. Jadi soalan saya ialah bagaimana dengan dasar ini kita boleh mengukuhkan fasiliti makmal R&D serta perkongsian kepakaran dan pemindahan teknologi dengan negara-negara jiran. Yang pertama. Yang kedua, apakah bentuk sokongan dan galakan kepada syarikat modal troika ataupun VC tempatan dengan JLC untuk melabur dan membantu membiayai syarikat bioteknologi tempatan agar berdaya saing? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jerantut. Saya boleh jawab sekali soalan satu dengan soalan dua. Sebenarnya untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, mesti dalam dasar bioteknologi negara 2.0 menyasarkan kita mewujudkan sekurang-kurangnya 3 syarikat bioinovasi yang berstatus unicorn. Maka mesti dengan bantuan Bioeconomy Corporation BEC sedang membimbing beberapa syarikat yang berpotensi tinggi untuk mencapai target tersebut, dan di bawah program-program dan inisiatif bioekonomi ini kita ada BioNexus dan juga Bio-Based Accelerator. Sehingga kini terdapat 549 syarikat yang berstatus BioNexus dan juga Bio-Based Accelerator telah meraih pelaburan diluluskan bernilai 8.2 bilion ringgit dan melibatkan pendapatan sebanyak 21.2 bilion ringgit yang menyumbang kepada KDNK negara kita. Dan bioekonomi melalui program BBA sedang membimbing dan membangunkan kapasiti syarikat terpilih untuk memenuhi kelayakan menjadi syarikat BioNexus dalam negara. Dan berkaitan dengan penerapan bioekonomi juga adakan satu kerjasama inisiatif iaitu BioNexus Partner Labs, BNP Labs, di bawah seliaan bioekonomi juga akan membantu dalam pembangunan produk termasuk produk pertanian dan lain-lain. So kalau ada syarikat yang berminat, bolehlah berhubung terus dengan Bioeconomy Corporation untuk mendapatkan manfaat-manfaat daripada inisiatif-inisiatif bioekonomi ini. Terima kasih. Saya jemput Tuan Modi Bimo, Mas Gading. Terima kasih Speaker. Soalan Mas Gading nombor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Mas Gading di atas pertanyaan yang dikemukakan pada pagi ini. Seperti yang berhormat sekalian maklum, Malaysia terus bersuara lantang memperjuangkan pembebasan hak mutlak rakyat Palestin. Malaysia dengan tegas menyatakan pendirian negara di sesi ke-79 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu baru-baru ini, bahawa hak rakyat Palestin ke atas tanah mereka yang dirampas mesti dikembalikan sepenuhnya, serta pembentukan sebuah negara Palestin yang merdeka dan berdaulat berlandaskan sempadan pra 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negaranya. Dan Malaysia juga komited untuk memastikan Palestin diiktiraf sebagai negara anggota penuh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Tuan Di-Pertua, sehubungan dengan itu Malaysia membuat rayuan untuk pelaksanaan penuh resolusi IS 10/24 bagi menggesa Majlis Keselamatan PBB UNEC bertindak tegas bagi menghentikan aktiviti penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki atau dengan izin Occupied Palestinian Territory demi keadilan bagi rakyat Palestin. Dari segi bantuan kemanusiaan, sejak Oktober 2023 sehingga kini,
Malaysia bersama-sama badan-badan bukan kerajaan NGO telah menyalurkan lebih 5,000 tan bantuan ke Gaza melalui sempadan Rafah yang telah memberi manfaat kepada jutaan rakyat Palestin. Sumbangan dan bantuan daripada Malaysia ini disalurkan melalui akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin AAKRP. AAKRP telah membelanjakan dana berjumlah hampir 45 juta ringgit kepada beberapa agensi di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, NGO tempatan dan agensi-agensi yang lain. Seperti kalau saya boleh sebutkan 2-3 contoh yang telah kita salurkan ialah Pertubuhan Antarabangsa Serantau atau dengan izin UNRWA, Kedutaan Besar Malaysia di Unit Hal Ehwal Palestin di Amman, Jordan, badan-badan bukan kerajaan di tempatan di bawah Ops Ehsan, kemudian badan-badan bukan kerajaan atau Persatuan Bulan Sabit Merah di Jordan, Mesir dan juga di Palestin. Kita juga telah menyalurkan bantuan kepada para pelajar Palestin yang sedang melanjutkan pengajian di Malaysia melalui Kementerian Pengajian Tinggi untuk membiayai kemudahan pembiayaan dan juga allowance sara hidup mereka, di mana allowance ataupun bayaran yuran universiti di institusi pengajian awam kita bayar sepenuhnya. Manakala di institusi pengajian swasta kita telah minta semua mereka ini dapat memberikan diskaun. Alhamdulillah kebanyakan institusi ini telah memberi diskaun kepada para pelajar ini. Puan Dipertua, situasi kini semakin mencabar setelah pintu sempadan Rafah ditutup sejak 7 Mei 2024 dan kini satu-satunya laluan bantuan yang masih beroperasi adalah melalui jambatan Raja Hussein di Jordan. Oleh sebab itu kita sedang memperkukuhkan kerjasama di antara Malaysia dan juga kerajaan Jordan ini. Bahkan kita telah pun mendapat undangan dan kita telah bersetuju untuk turut serta dalam misi bantuan melalui penghantaran Air Bridge ini dengan kerjasama kerajaan Jordan. Kita juga telah menyumbangkan 500,000 USD setiap satu kepada pusat kanser di Raja Hussein, Pusat Kanser Raja Hussein dan juga Pertubuhan Amal Hashimite Jordan. Jadi sebahagian daripada sumbangan-sumbangan yang telah pun kita serahkan. Puan Dipertua, kita juga telah memberikan komitmen penuh untuk turut serta dalam membina semula Palestin ini. Ini adalah penting bagaimana untuk kita melihat sebuah negara yang mesti kita bantu dan mendapat kedaulatan mereka dan dibina semula selepas pasca konflik ini. InsyaAllah kita akan teruskan memberi sumbangan yang terbaik buat rakyat kita di Palestin. Terima kasih. Mas Gading. Terima kasih Speaker, terima kasih Menteri atas jawapan yang diberikan. Untuk soalan tambahan, Mas Gading ingin bertanya, bagaimanakah kerajaan menilai reaksi masyarakat antarabangsa termasuk negara kuasa besar seperti Amerika Syarikat terhadap pendirian Malaysia yang konsisten mengecam rejim Zionis, tetapi belum ada memberikan komen ataupun kritikan yang mengecam tindakan Hamas yang dulu memulakan serangan pada 7 Oktober 2023. Adakah kerajaan berpendirian mengutuk dan mengecam sebarang tindakan yang mengancam keselamatan awam yang menyebabkan banyak nyawa terkorban tanpa mengira mana-mana pihak bagi menunjukkan komitmen kerajaan kepada prinsip keamanan sejagat? Selain itu, dengan pemilihan semula Donald Trump sebagai Presiden Amerika Syarikat, apakah ada inisiatif diplomatik tambahan yang dirancang ataupun bakal diambil untuk mengurangkan ketegangan dan memastikan keselamatan penduduk awam di Gaza? Sekian soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam telah pun menyampaikan pernyataan negara di sidang tergempar negara-negara Arab dan juga Islam di Riyadh. Beliau tegas menyampaikan pernyataan negara bahawa kita mengutuk sekeras-kerasnya pertamanya tentang kezaliman, kekerasan yang dibuat secara berterusan oleh pihak Israel. Yang keduanya, beliau juga tegas mengecam dan mengutuk apabila Parlimen Israel mengharamkan UNRWA ini. Jadi dengan terlantiknya Presiden US yang baru ini, Donald Trump, kita tahu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun menyampaikan ucapan tahniah kepada Donald Trump dan meminta beliau bersama-sama supaya memastikan kekejaman, kekerasan Israel itu dihentikan.
Ini harapan yang amat berhormat Perdana Menteri, harapan negara kita. Dan telah pun disampaikan oleh Perdana Menteri sendiri ketika menyampaikan ucapan tahniah kepada Donald Trump. Dan dalam sidang kemuncak yang dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga, kita telah juga menyampaikan beberapa jaminan kita, komitmen kita untuk bersama-sama untuk terus menyalurkan bantuan kepada rakyat Gaza melalui kerjasama yang kita sedang perkukuhkan di antara Malaysia dan juga kerajaan Jordan. Kerana satu-satunya pintu masuk sekarang ada di Jordan. Kalau sebelum ini ada di Rafah, saya sempat ke Rafah dengan beberapa rakan yang ada dalam dewan ini, tetapi tempat itu sudah pun diserang dan ditutup. Dan kita sedang menimbang bentuk bantuan yang ingin kita salurkan melalui misi bersama-sama dengan kerajaan Jordan dengan kerjasama Tentera Udara Britain dalam misi ini. Terima kasih, Yang Berhormat. Jadi sudah tentu kita menzahirkan rasa duka cita yang sangat bila 6 anggota Malbat kita juga terlibat tercedera kerana serpihan letupan bom. Soalan saya, apakah tindakan kerajaan menerusi keselamatan PBB bagi memastikan keselamatan semua anggota pengaman PBB agar kejadian yang berlaku tak berulang? Dan apakah pasukan keselamatan PBB ini boleh sehingga bertindak balas, menyerang balas demi untuk keselamatan diri? Minta pandangan. Terima kasih, Yang Berhormat. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang menghadiri sidang kemuncak tergempar negara Arab di Riyadh baru-baru ini, dari solusi yang telah pun tercapai dalam sidang tergempar itu ialah mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel terhadap tentera Malbat ini, termasuk tentera Malbat kita, dikutuk sekeras-keras dalam bukan hanya pernyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tapi juga jadi sebagai resolusi dalam sidang tergempar itu. Kita faham yang kita menghantar tentera ke Lubnan ini berdasarkan persetujuan dan juga keputusan daripada PBB, UNEC. Kita tak boleh sebenarnya menghantar tentera kita, dan untuk menarik balik juga kita kena ada persetujuan dan juga arahan daripada pihak PBB juga. Jadi untuk kita bertindak balas apabila kita diserang itulah self defense. Itu case by case basis, saya fikir itu satu perkara yang logik. Tetapi dalam keadaan seumpama ini kita akan pastikan bahawa misi penghantaran tentera kita berlandaskan dengan lunas-lunas undang-undang antarabangsa dan juga arahan pihak PBB dan juga UNEC sendiri. Terima kasih, Yang Berhormat. Tuan Syahari Zulkarnain bin Abdul Kadir Setiu. Tuan Yang Pertua, soalan nombor 7. Terima kasih Puan Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Setiu di atas soalan. Tapi sebelum saya menjawab soalan Setiu, saya ingin menyatakan bahawa soalan Setiu ni ada soalan dan ada kenyataan. Kenyataan Setiu mengatakan kos sara hidup ini meningkat oleh kerana akibat peningkatan kos pengangkutan susulan penyasaran subsidi bersasar. Saya ingin membetulkan sedikit ya Yang Berhormat Setiu, kerana apabila kita menyasarkan subsidi diesel ini, kita sudah pun mengambil kira kos pengangkutan, di mana kos pengangkutan itu akibat daripada penyasaran subsidi itu tidak seharusnya naik kerana kita ada budi madani, kita ada budi madani individu, kita ada budi madani agri commodity dan kita ada fleet card. Jadi kos pengangkutan akibat penyasaran subsidi diesel sudah pun absorb ya dengan izin Puan Dipertua. Jadi tak boleh nak kata kenyataan itu akibat ya. Tapi saya akan jawab soalan berkenaan yang pertama berkenaan dengan indikator indikator mengukur kos sara hidup. Berkenaan dengan indikator, satu indikator telah pun 1/7 pembangunan indikator kos sara hidup telah pun dibentangkan kepada mesyuarat NACOL pada 14 hari bulan Oktober tahun 2024. Ya, di mana diambil kira metodologi indikator kos sara hidup negara-negara lain dan ada beberapa perkara lagi yang dibawa di dalam pembentangan tersebut, di mana indikator pembangunan
kos sara hidup ini mengambil kira bukan setakat pendapatan tetapi juga corak perbelanjaan, lokasi, geografi, kemudian isi rumah, keperluan-keperluan khusus seperti anak OKU, ibu bapa yang uzur, ya, sakit dan sebagainya. Jadi itu di dalam indikator-indikator yang diambil kira selain daripada pendapatan. Jadi apabila indikator ini dibangunkan, antara hasilnya yang berhormat setiu ialah untuk kita dapat capai satu perkiraan asas kehidupan wajar yang telah pun dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 2 hari bulan November, di mana perkiraan asas kehidupan wajar ini tidak lagi menggunakan paras garis kemiskinan, Puan Yang Di-Pertua, tetapi ada mengambil kira segala faktor yang lain tadi, pendapatannya, corak perbelanjaannya, kedudukan lokasinya, isi rumahnya, keperluan khususnya, semua diambil kira sehingga dapat dibangunkan perkiraan asas kehidupan wajar itu. Jadi Puan Yang Di-Pertua, itu setakat ini, ya. Jadi di masa hadapan apa yang kerajaan akan buat ialah untuk padankan pendapatan itu dengan keperluan, ya, keperluan perbelanjaan kehidupan wajar tadi. Jadi oleh kerana itu, kerajaan sedang buat segalanya untuk meningkatkan pendapatan supaya jurang di antara keperluan dengan pendapatan itu tidak besar, ya, dan kalau boleh melebihi daripada keperluan asas tadi. Jadi inilah di sini sistem saraan perkhidmatan awam, dasar gaji progresif, inisiatif pendapatan rakyat, dasar gaji premium, SARA, STR itu dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk memastikan bahawa pendapatan rakyat itu dapat meningkat dan supaya dapat menangani apa orang kata perbelanjaan, perkiraan perbelanjaan asas kehidupan wajar tadi, ya. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Setiu. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan tambahan. Indikator bahawa sewajarnya melihat banyak dimensi, terutama dalam hal yang melibatkan kata dan monopoli. Baru-baru ini Asrul Awani melaporkan bahawa kegiatan kata dan monopoli menjadi antara faktor penentu kepada kos sara hidup dan inflasi. Golongan ini sering menggunakan alasan seperti penarikan subsidi untuk menaikkan harga yang kemudiannya akan mengganggu bekalan dan rantaian. Oleh itu soalan saya, apakah jaminan kerajaan bahawa indikator baharu ini dapat menangani isu kata dan monopoli, dan adakah kerajaan bersedia untuk menambah bantuan atau skim diskaun barangan asas untuk rakyat luar bandar dalam memastikan golongan ini diberi peluang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dasar subsidi ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Setiu di atas soalan tambahan. Yang Berhormat Setiu, saya dah jawab sebelum ini berkenaan dengan kartel dan monopoli, soalan daripada Arau baru-baru ni. Akan tetapi saya nak jelaskan bahawa kartel dan monopoli itu adalah satu usaha inisiatif kementerian yang berasingan daripada indikator ni, ya. Sebab indikator ini kita bangunkan untuk memperincikan corak perbelanjaan pengguna berdasarkan kepada keperluan gaya hidup, pilihan setempat serta ciri-ciri demografi yang saya katakan tadi. Manakala membenteras monopoli dan kartel merupakan inisiatif lain daripada pihak kerajaan. Jadi sebagaimana yang saya telah jelaskan dalam Dewan Yang Mulia ini sebelum ini, usaha membenteras kartel dan monopoli itu merupakan satu usaha yang berterusan oleh pihak kementerian dan banyak juga kes-kes yang kita telah benteras, ya. Saya juga mengumumkan sebelum ini bahawa kartel padi dan beras pun kita akan umumkan, ya, tak lama lagi. Jadi itu usaha yang berasingan, tapi ianya memang betul sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan bahawa sepanjang rantaian bekalan itu, harga itu dapat kita kawal supaya harga ataupun kos di akhir itu tidak orang kata affected ataupun terkesan dengan
apa orang kata pakatan kartel di sepanjang rantaian bekalan ataupun monopoli apa orang kata kedudukan monopoli yang disalahguna oleh syarikat-syarikat untuk mengawal harga bekalan. Itu sedang kita antara inisiatif yang kita lakukan. Terima kasih, Stew. Rasa. Terima kasih, Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih, Timbalan Menteri. Saya dengar jawapan Timbalan Menteri ketika menjawab soalan asal tadi berkenaan dengan indikator baru kehidupan wajah yang digunakan pakai oleh kerajaan untuk menilai tahap ataupun keperluan rakyat berbanding dengan garis kemiskinan sebelum ini. Saya berpeluang untuk mendengar taklimat daripada DOSM. Saya percaya DOSM yang membangunkan perkara ini. Boleh tak yang garis ataupun indikator kehidupan wajah ini kita bukan setakat di kebangsaan tapi diluaskan ikut negeri dan daerah. Sebab keadaan kita kalau di bandar sekian pendapatan mungkin